Saya masih teringat guru saya, Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, keturunan Khalid bin Al-Walid, seorang ahli tafsir yang terkenal. Dia tulis kitab banyak, Salah Fattah Al-Khalidi. Satu hari dia duduk mengajak, macam duduk mengajak ni, mai satu orang kata, Syekh, saya ni nak bercakap macam siapa ya dah? Saya adalah Imam Mahdi. Dia duduk tengah mengajak. Kau tu mai. Dia kata minta maaf Imam Mahdi weh, masjid kami memang tak bagi peluang kat Imam Mahdi. Dia keluar nyong. Dia kata akan boleh berkira. Jadi manusia mengaku Imam Mahdi ni ramai lah. Walaupun ada perkataan Mahdi ni tuan-tuan, kita orang Islam ni macam ni. Hak saya nak ceritanya ialah kita ni tak disuruh duk tunggu Imam Mahdi ni. Hang buat kerja hang, semayang, hang puasa, hang dakwah, hampa duk tunggu dia mai apa? Dia mai kerja dia lah, kita kerja kita. Kalau dah dia mai, so itu urusan lain. Yang duduk sandang aku ni lagi Imam Mahdi tak mai, duduk sandang tak ni buat apa? Ini satu otak yang lembab, yang tak boleh berfikir, dan kepercayaan seperti itu memusnahkan fungsi agama, memusnahkan fungsi agama. Sehingga mereka itu dibaidak, kata Nabi. Baidak ni ialah, baidak ni asal dalam bahasa Arab, baidak ni malsa maksudnya. Baidak ni satu tanah lincin, tapi boleh jadi maksud baidak ni ialah kawasan di antara Mekah dan Madinah, arah Zulhulaifah. Tu pun ada tempat nama Baidak. Pasal Nabi kata sehingga mereka sampai di Baidak. Baidak tu tanah lincin. Macam kita kata tanah lincin, tanah curam. Tanah curam hak Nabi maksud itu ke? Tanah curam nama tempat tanah curam ke? Ataupun tanah tu curam? Maksud begitulah. Ni dia kata tanah lincin. Tanah tu lincin ke? Nama tempat hak tanah lincin tu. Sehingga mereka di Baidak, kata Nabi, tiba-tiba mereka ditelengkup. Kita apa dah? Ditenggelamkan oleh yang paling awal dan yang akhir. Tanah tenggelam, mereka tenggelam, yukhsaf. Dia tenggelamkan mereka, masuk ke dalam bumi semua sekali ketika tentera itu berjalan. Qalat, kata Aisyah, qultu ya Rasulullah, aku tanya wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Wahai Rasulullah, macam mana boleh ditenggelamkan hak awal sampai akhir, habis semua sekali, sedangkan di kalangan hak tenggelam tu ada orang yang bukan nak pergi perang menentang Kaabah, bukan orang nak join mereka, mungkin orang duk berjalan nak pergi berniaga. Pasal Aisyah terbayang pasukan orang duk pergi berjaga, dia kadang-kadang tentera ni dia lalu, orang lain pun lalu juga, orang lain lalu nak pergi berdagang, mereka lalu nak pergi serang Kaabah. Nabi kata semua hak duk datang tu dia tenggelamkan habis. Jadi Aisyah kata macam mana pergi tenggelam habis? Kesianlah kawan-kawan hak tak berniat nak perang Kaabah tu, hanya nak pergi berniaga. Nabi SAW kata yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Ditenggelamkan yang awal dan yang akhir, kemudian dibangkitkan semua di atas niat mereka. Maksudnya yang tak berniat tu selamatlah, maksud Nabi. Hadis ni juga memberi satu makna kepada kita tuan-tuan dan hadirin hadirat sekalian. Walaupun kadang-kadang kita tak berniat nak buat satu kesalahan, tetapi kita jangan duk join orang-orang salah. Jangan duk pergi tumpang sekaki dengan orang-orang yang buat maksiat, nanti kena bala dengan kita-kita sekali. Sebab tu bila kita tengok ada orang nak buat maksiat, kita walaupun tak niat, kita tak setuju dengan mereka, tak usah pergi dekat. Bila Tuhan turun bala, tumpang kita sekali. Maka kita disuruh meninggalkan kawasan yang mana orang dalam kawasan itu tidak baik, tidak saleh. Sebab tu manusia ni bila dia nak berubah tuan-tuan, ada beberapa ciri dia nak berubah. Baca dalam hadis yang bunuh 99 orang, kemudian dia bunuh 100. Nabi kata idhabu ila ardin kadha wa kadha wa la tarji' ila ardika fa innaha ardus su. Idhabu ila ardin kadha wa kadha fa inna biha unasun ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum, kata Nabi. Wa la tarji' ila ardik fa innaha ardus su. Nabi kata pi ke bumi sekian-sekian, di sana ada orang ibadat Allah Ta'ala, join mereka.
Ibadat pada Allah Ta'ala. Jangan hang balik ke negeri hang. Negeri hang negeri jahat. Negeri tu tak jahat, tapi bila ada orang jahat, negeri jadi jahat. Sebab tu kalau orang dia kata dia nak berubah, saya nak berubah doktor, saya nak berubah, saya nak berubah. Saya kata salah satu hang nak berubah bukan saja hang taubat, hang mesti tinggal kawan-kawan yang menyebabkan hang jadi jahat. Nak berubah tapi duduk macam tu juga. Kadang-kadang orang kita ni suka cerita banyak benda. Tiap-tiap pagi lepas daripada sembahyang, atas bagian tu tak sembahyang, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 11 dia boleh duduk bersidang di kedai kopi. Saya sebut pergi nak marah-marah tak apa, biar semua ada boleh dengar. Kita ni urusan banyak, anak-anak yang tak selesai, yang tak cerdik lagi, rezeki kita yang tak cukup kuat, ekonomi orang Islam yang tak kuat. Tapi setengah orang tuan-tuan dia pelik. Dia boleh duduk satu dunia dia ulas. Sama-sama tengok bola, sama-sama cerita. Buat apa? Hang tengok malam tadi, kau tengok, hang tengok duk hang tengok. Ya apa? Cukuplah sama-sama tengok, hang tengok cukup. Kadang-kadang orang bukan saya tulis artikel di dalam berita harian. Tuan-tuan baca tentang agama mana. Ada orang hantar mai komplain, dia kata hidup Melayu, Mufti Perlis hina Melayu kata. Bukan saya hina Melayu. Saya kata kalau nak dibandingkan apa yang orang Cina buat, cuma depa ramai tak Islam, banyak lebih baik dari yang Melayu buat walaupun depa Islam. Terimalah hakikat tu. Pagi-pagi bangkit dah depa tu, ambil suara abang, ambil apa jual. Kita bagi-bagi tak ada apa-apa, kita mengeluh orang. Lepas tu tengok negeri ni dah orang lain ambil, kita cuek. Jadi kira kita cuek. Saya bukan sokong siapa-siapa, saya pun tak mau rakyat menderita. Tapi kita ambil simple lah. Saya sendiri tuan-tuan pun sama, saya ingat. Kalau cabai cili kan, cabai nak harga, tu apa cabai pun nak harga ni, berapa marah. Padahal belakang rumah kita punya luas, kita cabai sepokok pun tak tanam kan. Padahal bukan kena harga apa kalau kita tanam. Dia hanya marah orang naik harga, tapi dia tak marah kat dia. Yang sebenarnya cabai tu bukan susah pun, dia tanam naik, dia pun boleh ambil. Tak payah beli cabai di rumah, bukan kata harga pun tak bayar. Tapi dia bukan fikir cabai nak harga